اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang barakah kita masih diberi peluang oleh Allah untuk kita boleh tengok Quran, baca Al-Quran, dengar Al-Quran. InsyaAllah kita dapat sama lagi meningkatkan hidup kita untuk boleh bertadabbur Al-Quran. Saya nak peringatkan kita supaya tajdid niat kita untuk setiap kali kita tengok Quran, dengar Quran, baca Quran, minta Allah kurniakan pahala, minta Allah bagi rahmat, bagi hidayah, petunjuk, bagi kekuatan, taufik, boleh meningkatkan iman kita, boleh keampunan, serta insya-Allah Quran yang kita baca hari ini juga akan bersama dengan kita dekat kita nak mati di dalam kubur, di padang mahsyar, sebagai syafaat, sebagai pembimbing, pembantu, penyelamat kita di hari kiamat, insya-Allah taala. Dan kita baca hari ini ayat daripada ayat 37 dari surah Fatir, ayat yang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu baru ni kita tengok ayat yang Allah Subhanahu wa taala cerita kepada nabi kita sebagai nak tasliyah, nak pujuk hati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbunyinya, wa in yukazzibuka, sekiranya mereka itu iaitu orang kafir Quraisy tak percaya kamu, faqad kazzabal ladzina min qablihim, sesungguhnya telah mendusta juga orang-orang sebelum mereka itu. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa bizuburi wa bil kitabil munir, mereka itu juga telah datang kepada mereka oleh rasul-rasul mereka dengan membawa bukti, membawa mukjizat, membawa syariat, dengan nyata, dengan kitab-kitab zuburi, dengan kitab-kitab yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil kitabil munir, dan kitab-kitab yang membawa sinaran cahaya yang jelas. Tapi summa akhaztul ladzina kafaru, kemudian Allah bawa turun azab kepada mereka. Fa kaifa kana nakir, bagaimana Tuhan kata, kanat uqubati lahum, azab kami ke atas mereka itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar ayat-ayat macam ni, kita sendiri pun bila dengar dalam hidup dakwah ni, memang dia kena ada orang menetap. Start daripada Adam tu dah ada iblis. Start daripada Nabi Nuh ada malak, dia panggil raja-raja, pemimpin-pemimpin masyarakat yang tak kenal kepada Nabi dan mendustakan, tak percaya, buat tak percaya hak benar, buat tak percaya. Dan Nabi Ibrahim adanya Namrud, ada semua sekali. Jadi Nabi diberitahu dalam kisah Al-Quran yang cukup banyak, 52 kisah, yang menceritakan tentang Rasul, kaum dia, dan sebab kaum dia buat perangai menentang, dan akhirnya mereka ini diazab oleh Allah. Tak ada siapa berjaya, walaupun seorang pun yang menentang Nabi sebelum ini. Rasulullah yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan kemenangan yang Allah janji pada dia. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik nama mana nabi pun, Nabi Musa, Nabi apa hak Tuhan janji kata nak jadi dia Nabi, dia di awal-awal lagi dia kena uji. Dia di beranak tu pun, orang bunuh belaka, orang lain mati belaka, dia seorang yang hidup. Dan hidup pun dalam suasana yang Allah nak tunjuk kebesaran Allah, kekuatan Allah. Dengan dia hidup dalam sungai, masuk dalam istana, tak boleh menyusu, dan hatta balik ke mak dia. Dan dia sebenarnya itulah mukjizat yang ditunjuk. Hatta dia nak mati, hatta saat-saat nak Fir'aun nak mati pun, kaum dia Bani Israel sampai di tepi laut, terkejut belaka mereka dan kata Fir'aun telah dekat dengan kita. Inna la mudrakun, kita didak oleh Fir'aun dah, dia kata. Kita akan didak oleh Fir'aun dah. Fakak jerit minta mengadu kepada Nabi Musa.
Nabi Musa paling terus jawab, dia kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dia kata, bersama kita Allah, Tuhan aku yang akan tunjuk jalan kepada aku. Lepas ni jangan bimbang, dia kata. Sebab tu tidak ada istilah stres dalam kita umat Islam. Tidak ada istilah perah stres dengan kita membawa dakwah ini. Sebab tu Nabi pun bila dia buat Tuhan suruh dia buat belaka dah. Sebab tu Nabi lepas tu Tuhan pun tunjuk jalan, suruh dia katak tukar jadi jalan, dan mereka Firaun pun turut mari sekat dan tenggelam dan sebagainya. Nabi Musa dalam istilah hijrah dia, kan, dia diberitahu awal-awal dah kata diwayat oleh Aisyah. Dia kata, aku diberitahu oleh malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala kata kita semua akan berpindah di satu negeri, di satu tempat yang ada di tepinya pokok tamar penuh, kata Nabi, dan kita akan berhijrah ke sana. Tunggu masa Tuhan perintahkan. Sebab tu malam yang nak berhijrah hingga mana Tuhan izin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu beberapa perkara yang telah diwahyukan kepada dia oleh Jibril. Kata malam ni tak boleh tidur sini. Nabi terus tak tidur. Malam ni kena keluar walaupun orang kafir keliling rumah dia dengan beberapa cara untuk nak menyelamatkan dia. Di antaranya baca doa. Di antaranya pergi cari teman untuk nak selamatkan dia, Abu Bakar. Di antaranya dia rancang apa yang fa'atba'a sababa. Ikut sebab-sebab dulu. Menusuk tempat yang boleh menusuk sementara. Lepas tu hantar orang pergi dia hapus kapak kaki. Lepas tu pula hantar pula Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Abi Bakar untuk bersama dengan masyarakat sekejap tengah hari nak tengok apa berlaku pada orang Quraisy. Itu Rasulullah SAW. Sampai siapa saat jumpa juga Nabi Muhammad SAW, dia cukup tenang hingga kata Abu Bakar, ma zannuka yaqtalau ra'a ahaduhum tahta qadamai. Kalau lihatlah oleh seorang daripada mereka ya Rasulullah, betul tapak kaki di bawah kaki dia, la ra'auna, dia nampak kita, dia bunuh kita. Sebab ramai dah suara duk bunyi, tapi Nabi Muhammad kata, ma zannuka bisnaini, mu duk suka ke apa kamu suka ni, kita dua ya ke? Allahu salisuhuma, Allah ada sekali, Allah akan selamat kita. Sebab tu dia kata, la takhaf wa la tahzan, jangan bimbang, jangan takut, innallaha ma'ana. Lepas tu Tuhan pandailah hatta cara nak selamatkan Nabi dia, dengan hatta burungnya, dengan hatta riwayatnya laba-laba, dan selamat Nabi kita Muhammad dalam gua itu. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ayat ini mengingatkan Nabi supaya Nabi kita Muhammad bila baca Quran, kisah-kisah sebelum itu dia panggil yusalli rasulahu, mengingatkan, menggembirakan hati dia. Di antaranya peristiwa Isra Mi'raj tu, naik ke langit, tengok, jumpa, dan tengok belaka dalam rehlah dia tu. Ni hak Fir'aun ni, tempat sini tempat Fir'aun, di sini tempat boleh jumpa habis dah. Dan Nabi Muhammad yakin dengan kemenangan Allah dalam perjalanan dia sebagai seorang Rasul. Habis cerita babak tu, kita masuk babak baru hari ni. 27 ayat ni Tuhan tanya. Bila Quran banyak sekali Tuhan tanya untuk kita bertadabbur dengan ayat Quran. Tuhan tanya tu kita seharusnya ada jawapan, ada respon. Dia kata, alaihissallahu biahkamil hakimin. Tuhan cerita Tuhan tanya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Tidakkah Tuhan ni dia maha hebat, tegak, betul, adil dalam pemerintah, dalam hukuman dia? Kita kena jawab bala. Tuhan tanya, itu tanda-tanda respon kita bila kita baca Quran, untuk kita dapat rasa tadabbur kita dengan soal-soal Tuhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Tuhan tanya. Jadi kita jawablah. Hingga Nabi duduk dalam majlis sahabat, tak ada siapa kata apa. Nabi kata, mali ara, muku tengok sahabatmu daripada jin jawab bila dengar ayat macam ni. Jawab kan, ma bisyai'in min ni'amika rabbana nukazziba falakal hamd. Kalau ada suatu nikmat yang kami nak boleh bakit lawak, bukan hakmu ni, hakku tak ada. Tuhan kata, mana nikmat-nikmat hakmu tak percaya? Tuhan tanya.
Maka apa lagi? Lepas tu cerita kisah Kazzabat Adun. Kazzabat Adunil Mursalin. Lepas tu cerita pula. Faqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Banyak kali juga saya tanya. Dah bermudah dah untuk Al-Quran ni, boleh baca, boleh faham, boleh dengar. Ada benar boleh terpingat ke kamu? Itu ayat yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Hari ini Tuhan tanya, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Tidakkah Tuhan ni, tidakkah mu nampak, tidakkah mu tengok bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air daripada langit, itu air hujan ni. Mu tak nampak kau Tuhan ada waktu hujan turun daripada langit itu? Tuhan tanya. Mu tak nampak kau? Tuhan tanya kita. Dengan air itu fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dengan sebab ada air itu, Tuhan pun bawa keluarlah dia dengan air itu beberapa buahan, berbagai-bagai warna-warni buah tu. Lada, ada berapa jenis lada, bunga ada berapa ribu jenis bunga. Wa minal jibal judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Dari bukit gunung ganang ada warna-warni pula, tanah, bumi, batu semua tu. Putih, merah. Kita tengok mata-mata daripada bukit itu deh. Ada berbagai-bagai. Kalau siapa pernah pergi masuk dalam gua, dalam gua tu moleknya batu yang jadi macam Allah ni tu hari nikmat boleh pergi tengok. Hari tu kita tengok bunga di Chiang Mai. Hari tu kita tengok pergi ke pulau Phuket, kita tengok ikan siapa berapa beribu juta jenis laut ikan. Kita tengok pula di gua berapi hari itu di Indonesia. Jadi kita tengok Allah, berasa gerunnya, keajaibannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit bumi ini dengan mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Saya kata apa makna mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud? Tuhan sebut sini gunung ganang, ada berbagai-bagai, putih, merah, bermacam-macam warna-warni, dan yang sangat hitam. Wagharabi busud, sud tu hitam lah, yang sangat hitamnya rupanya batu tu deh. Kita tak tengok batu putih, batu hitam, batu hijau, semua tu Tuhan buat. Dia kata wa minan nasi wad dawab, dan daripada ciptaan manusia. Manusia ni pun banyak pasal juga manusia ni deh. Kita tengok negeri panah tu buat rupa hitam dia, rambut keriting. Kita ni tak ada hitam, kulit kuning dia panggil. Mata kita pasal ni. Orang satu negeri Afrika nu panah, padan dengan dia panah tu hitam. Kita kalau buat kulit putih duduk sana berkali merah kulit kita ni hangus. Sesuai dengan Tuhan buat dia. Wadawab, dan binatang-binatang yang merayap. Kita tengok di pasir uta, di sini lembu minum air banyak, semua lembu. Kambing, kebab tak sama. Kebab duduk dalam baruh macam dia. Kalau lah uta mari duduk dalam baruh macam kita, rasa mapuh 2-3 hari, mapuh dia tak boleh duduk dalam air. Kalau kebab lagi duduk daripada pasir, gitu juga deh. Dawabi wal an'ami mukhtalifan alwanuhu kazalik. Tawa uta pada dengan dia. Tawa kebab hitam cuma duduk dah. Ada binatang kucing, hak comel, Tuhan buat untuk dia boleh duduk dalam rumah. Berwarna-warni. Kazalik, Tuhan kata demikian itu juga. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, innama ifadatul hasri, maknanya hanya sesungguhnya yang takut kepada Allah di kalangan hambanya adalah di kalangan orang-orang yang tahu, yaitu orang-orang yang alim, yakni bil ulama alladzina yakhafuna qudratah. Orang yang ulama saja yang takut gerun kepada kudrat Allah.
Faman alima annahu azza wa jalla qadirun ayqana bi mu'aqabati anal mu'siyah. Siapa yang tahu bahawa Allah itu Maha Azza wa Jalla, dia kuasa kuat, dia yakin dengan Allah akan turun bala atas orang yang diraka dia. Sebab tu ya orang alim ya kau takut. Bila kau tahu ya kau takut. Bila dia kau tahu kau takut. Kita nak gitulah bila kita baca Quran. Semua dah kan? Bila kita baca Quran dia dapat hidayat. Apa makna hidayat? Kita kenal diri kita. Kita kenal pencipta Rabb, Ilah, Malik. Kita kenal Tuhan sifat Ar-Razzaq, Tuhan sifat yang beri, Tuhan buat yang mudarat, Tuhan sifat yang munafaat, Tuhan sifat yang kita rasa nak bersyukur Tuhan dengan sifat-sifat Tuhan yang Tuhan beri kita. Bila Tuhan sifat, Tuhan kata Tuhan ni sifat dengan Qahar, Bakai. Jadi kita kena takut gerung lah. Bila Tuhan kata Tuhan sifat pemurah, Tuhan sifat mengampun, kita rasa nak dekat diri kita dengan Tuhan kerana kita tahu sifat Tuhan itu lemah lembut, sayang ke hamba dia, dengan hamba-hamba yang beriman. Jadi kita rasa dengan sifat Tuhan itu kita kenal, kita akan jadi orang yang takwa, beringat seumur hidup kita dan sifati dengan apa yang kita faham daripada sifat-sifat Allah tadi. Itu makna alim. Kalaulah kita tak belajar, kita tak tahu, kita tak akan kenal kita ni siapa. Tak tahu, tak belajar agama, tak kenal Tuhan. Kalau kita tak belajar agama, kita tak akan kenal makhluk-makhluk yang Tuhan cerita, makhluk halus. Ada jin, ada iblis, ada Tuhan buat dengan cahaya, yang malaikat keliling kita ni kita tak tahu. Bagaimana kita nak mendekati mereka itu, nak jauhkan diri kita daripada benda tadi, jin, iblis. Juga kita dengan Quran, dengan kita belajar agama, kita akan kenal Rasul. Kita akan kenal Rasul dan risalah dia. Tuhan Nabi, Tuhan tahu Nabi mari buat gapo dunia ni, Tuhan tujuannya apa. Kita kenal pula kisah-kisah yang sebelum ini berlaku, yang akan berlaku. Kisah-kisah ini dalam hidup dua alam ini. Kita kenal pula at-ta'rifu bil kauniyah, ciptaan langit bumi, ciptaan diri kita, tu ada detail dalam Quran. Pada cerita semut saja cukup dah kita. Semut, Tuhan cerita semut, Tuhan cerita nahl, Tuhan cerita pokok-pokok kayu, Tuhan cerita pasal ciptaan kita sendiri ni pun. Daripada air mani, stokor darah, stokor daging, dengan masa pun Tuhan delay 40 hari 40. Tuhan tiup roh, Tuhan beri kita bergerak. Wa ja'alakumus sam'a wal absara, buat pula pendengaran, dengar, mata. Semua tu kita harus kita kenal dan kita takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab Tuhan beritahu kita, kita akan jadi orang yang yakhshallah. Kita akan jadi orang yang takut, kita gerun kita kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Muhammad an Maqhul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Sungguhnya kelebihan orang yang tahu dia tahu orang yang tak tahu, tapi dia buat ibadat saja dia tak tahu. Seperti kelebihan aku di atas serendah lekeh-lekeh kamu. Sebab tu kita belajar, insya-Allah belajar agama. Syaitan faqihun wahid, kata hadis. Seorang yang faqih, dia tahu kenal semua tu. Asyaddu 'ala syaitani, lebih berat lagi syaitan rasa nak tipu dia, nak budayakan dia daripada alfu abid, daripada seorang yang beribadat tapi dia buat tak erti, tak tahu, tak belajar, buat secara tak belajar. Sebab tu orang alim tidur, syaitan takut. Kita duduk semaya, syaitan suka ya kita baca ayat kursi nak suruh, syaitan lari, syaitan, oh aku boleh baca, syaitan kata. Dia baca ikut kita. Kisahnya apa? Sebab kita tak kerti makna. Kalau kita baca, tak ada baca lagi dah, syaitan lari dah. Sebab tu kemudian Nabi pun baca ayat ni. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha wa malaikatahu. Sungguhnya Allah dan malaikatnya
wa ahli samawati, ahli-ahli langitnya dan ahli buminya, wan nuna fil bahri, dan ikan nun di laut sana, yusalluna 'alal ladzina yu'allimuna an-nasal khair, dia akan berselawat, dia akan meminta ampunan, minta rahmat kepada orang yang mengajar kebaikan manusia. Itu maknanya kelebihan orang yang tahu, kemudian dia beramal, lepas tu dia royak ke orang apa dia tahu itu dengan apa yang dia suruh disampaikan. Itulah kita berdoa pada Allah deh. Kita insya-Allah kali ini kita belajar. Jadikanlah kamu aliman, kata Nabi. Menjadi orang alim. Kalau tak boleh, kalau tak boleh aliman, au muta'alliman. Menjadi orang alim deh kita ni. Umur tua dah ustaz, nak ngaji agama bila lagi? Tak ada nak jadi alim. Jadi orang belajar. Tak ada dah nak belajar ustaz. Kitab pun mata tak nampak dah tengok kitab. Nak nulis pun tak pandai dah. Au mustami'an. Mari dengar tak apa dah. Orang ketiga. Wala takun rabi'an. Jangan jadi hak kau nombor 4. Nombor 4 kan dok belaka. Alim pun dok, ngaji pun dok, dengar pun dok. Berat kita. Alhamdulillah kita hari ni masuk dalam satu daripada golongan hak mana-mana kita duduk dalam majlis ni. Hak ngaji, baca ngaji ni dia kena dengar, dia catat, dia apa, tu belajar. Kita rasa tak ada dah ustaz nak ngapa, hak tu catat, ustaz tulis tu. Hak ustaz dok royak tu. Tu belajar. Dan insya-Allah kita termasuk dalam orang yang khairukum. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, man ta'allamal Quran. Orang belajar Quran. Bukan belajar saja Quran ni, baca-baca, belajar tajwid, belajar makna, belajar faham, belajar tadabbur, belajar tafsir, belajar itu kita nak tahu. Wa 'allamahu. Patu hak baik lagi kita ajar orang pula. Ajar orang pula. Deh, siapa setakat mana kita boleh ajar? Hak kita boleh ajar deh. Amma kemarin 2 hari lepas hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Amma duduk dengan para hufaz dalam 80 orang alim sedunia. Hak marinya orang Arabnya 45 orang daripada Indonesia, daripada Malaysia. Dan Amma beri peluang untuk melalui Amma ni kumpulkan 80 orang alim yang hafal, kita buat musabaqah dan Amma buat perhimpunan Multaqa Quran di hotel yang besar sekali lah di Thailand baru ni. Dan mau tengok kehebatan mukjizat Quran ini, rasanya, sedapnya, manisnya boleh duduk dengan orang-orang alim ni. Setiap kelimah dia cakap mengingatkan kita, mendekatkan kita kepada Al-Quran. Tengok wajah-wajah semua kita. Itu harapannya deh. Kamu nak cerita panjang lah, cerita apa yang tazkirah tu. Hari ini kita baca ayat seterusnya deh. InsyaAllah Tuhan sebut, kita masukkan doa kita dalam golongan-golongan yang InsyaAllah orang yang nak belajar tadi. Ayat yang ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang yang sentiasa baca kitab Allah. Allah, kita doa kita dak baca Quran ni. Pagi tadi baca sebelum semaya, dalam semaya, lepas semaya, lepas fajar kita baca kitab Allah. Tuhan bawa mari fi'il mudhari'. Yatluna. Bila sebut yatluna ni listimrad wa tajaddud. Baca semua. Bukan baca tahun lepas sekali, lepas tu tak baca lagi, nanti baca orang mati tahun depan pula. Tu bukan yatluna apa situ. Baca sekaligus. Lepas tu baca pun nak pergi ke orang yang baca dia nya. Dia mau suruh baca kerana orang mati. Tu bukan baca untuk dia. Kita insya-Allah kita masuk dalam orang yang yatluna. Tuhan puji ayat ni. Tuhan puji. Tuhan sebut baik orang yang selalu baca kitab Allah. Allahumma ja'alna mimman yatluna kitab Allah. Allahumma ja'alna mimman yatluna kitab Allah. Wa aqamus salah, dan mereka mendirikan sembahyang. Amilina al-alami alimina alladzina yuqimuna as-salah. Sembahyang fardunya cukup, sembahyang sunatnya tambah lagi. Banyak tu hari peluang kita suruh kita sembahyang. Sedap sembahyang ni.
Kalau kita tahap sampai kepada tahu makna ayat kita baca, kita tahu pula jawapan tajawub, respon malaikat Tuhan dengan kita kata sekian-sekian dalam semaya kita, kita akan rasa halawah. Lepas halawah tu jadi lazat. Lazat kita sujud, boleh sujud banyak Tuhan. Bila stres sujud Tuhan, insya-Allah kita akan hilang stres. Kalau bagi orang stres deh, insya-Allah. Semaya sunat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mungkin minta tolong. Betul lah nak selesai kerjamu tadi dengan sabar dan semaya. Cuba buatlah tuan-tuan, puan-puan, bapak semua. Cuba kita rasa ada apa masalah, ambil semaya kita semaya. Dan kita akan tengok apa berlaku lepas semaya kita tu. Pelepasan, keselamatan, kesejahteraan, ketenangan Tuhan bagilah hati kita. Wa kazalikal infaq, Tuhan kata, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka juga membelanjakan daripada apa yang kami rezekikan pada mereka. Hak kita ada guna ni hak Tuhan bagi. Jadi kita buat hak Tuhan guna, hak Tuhan bagi kita ni apa hak Tuhan suruh pula. Secara sembunyi. Orang tak tahu pun tak apa. Tuhan tahu, Tuhan catat harta kita sendiri tu pun dia akan mari dari kiamat sebagai saksi. Sebab tu tak usah bimbang lah, hamba sebut sama deh. Kita buat amal baik ada 9 saksi. Allah, Rasul, orang mukmin, kitab ada, malaikat ada, amalan kita itu sendiri pun jadi saksi. Langit bumi jadi saksi, orang mukmin boleh jadi saksi. Walaupun kita kata hari ni kita tinggal duit, kita tak tahu, orang tak tahu kata duit siapa. Lepas kita mati, malaikat akan jadi saksi. Orang tahu juga. Kalau yang susuk pun orang tahu juga. Tuhan akan cerita juga kepada manusia melalui malaikat dia, melalui manusia. Dia besar kamu dulu belum dia mati, dia besar nak saya royak nama dia. Dia royak juga lepas kita mati. Itu Tuhan kata sirran wa alaniyatan. Sama ada membuat depan orang ke, depan terus terang ke. Yarjuna tijaratan lan tabur. Dan mereka ini sentiasa mengharapkan. Yarjun, harap. Sebab tu amalan kita kena ada dua. Takut, harap. Bila alim, ia akan mari dua ni dalam hati kita. Takut, bimbang, takut Tuhan tak terima, takut Tuhan. Itu kena bimbang juga. Harap ni kena tinggi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini akan mengharapkan satu perniagaan yang tak akan rugi. Lan, saya kata dengan lapan, dengan nun. Kalau lam makna tidak, kalau lan tidak sama sekali. Itu pengaji bahasa Arab. Kata aku lam walan, aku tak akan buat sampai bila-bila. Itu makna lan. Lan tabur, tak rugi bila-bila, tak rugi sama sekali dia. Itu maknanya nafyul mustaqbal wal hadan mustaqbal dalam bahasa Arab. Allahu Akbar. Tuhan sebut sini deh, liyuwaffiyahum ujurahum, supaya Tuhan akan bayar dia. Dah bayar bila ni? Ujurahum, pahala-pahala, ganjaran-ganjaran, ngupah-ngupah. Itu ujur. Ni Tuhan nak bayar bila ni? Wa yazidahum min fadlih. Dan Tuhan tambah. Kita bayar 10, kita bayar Rp1,000 ya. Kita derma Rp1,000, Tuhan janji nak bayar 700. Iya. Bila? Belum mati kita boleh tengok. Dekat nak mati kita boleh tengok. Lepas mati kita boleh tengok. Tuhan janji itu deh. Tuhan janji nak ganda. Syaitan janji dia pasal lain. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan mai bisik, musdekah tak ada Rp1,000. Habis duitmu Rp1,000, luak dah lah Rp1,000. Ia berasa luak kalau kita nak buat kebajikan. Berasa habis. Tapi kalau katakanlah kita nak pergi beli rokok, kan? Bisa rokok ke? Atau kita buat hak, kita rasa nafsu kita kena. Tukar tayar kereta, tukar kaset, rasa tak saya.
Tukar lasik tak ada rusak, kita tukar. Rasa walaupun 1000. Apa kita rasa nafsu kita buah hati. Tu saya tak buat. Oh, hak ni orang tak bakar datang ni. Mustaudah ni. Mula tahu kita. Syaitan mari yumanni yu'idumus syaitan wa ya'idukumus syaitan. Ya'idukumus syaitan, ya'idukumul faqr. Wa ya'murukum bisu. Ya suruh kita buat jahat. Bil fahsya. Tu Tuhan kerja dia lah tu. Nah, tapi kita yakin dengan Tuhan. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Tuhan itu Maha Pengampun, dan Dia juga Maha pembalah jasa kita. Kita ni syakurun. Tuhan ni ya pandai lebih pada orang terima kasih lagi. Sifat sirah mubalaghah. Maknanya kalau kita orang buat baik kita terima kasih. Tuhan lebih lagi pada tu Tuhan buat kita. Tuhan kita duk buat ni kita rasa Tuhan balah. Kita buat kadang nak pahala. Nak Tuhan balah dunia, nak Tuhan balah akhirat. Tuhan buat kita dia nak kah? Dia perlu pada hajat kita? Tak. Tuhan buat tidak nak apa-apa. Nak suruh kita man syakara fali nafsi. Siapa kalau dia bersyukur, balik ke dia juga Tuhan balah. Man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Tuhan kata siapa yang kufur dengan aku tidak berajak. Tuhan Maha Kaya semua tu. Mu nak lawan aku, tak saya semaya, ikut mung lah. Tuhan kata tidak boleh aku semaya tu. Mu nak lawan aku tidak tukar nak derajat, kurang derajat dengan mu taat mu neraka ke aku. Tuhan kata fa innallaha ghaniyyun hamid. Kita seorang neraka Tuhan tak sebut nama Tuhan, tak alhamdulillah Tuhan. Setiap minit di dunia ini, bukan setiap minit, setiap detik akan ada orang menyebut nama Allah. Cuba tengok dunia ni musim. Pukul ni 35 azan waktu maghrib di Kelantan. Pukul ni 2 minit azan di Takbai. Pukul ni 3 minit azan di Naratiwat. Pukul ni mana azan di mana? Di Patani. Dia musim akan ada setiap detik ada menyaung nama Allah. Berzikir pada Allah, sujud pada Allah. Tu cipta Tuhan buat langit musim tu. Atas bumi ni tidak ada satu ketika pun orang yang tidak ada sujud pada Allah. Kita semaya sudah dah, lepas tu orang semaya. Siapa lu? Kita kata kita tidur sedap, tapi saat itu ramai, semua detik semua ada bergerak. Dunia ni tak sujud pada Allah, sebut nama Allah, tidak sunyi pun. Walaupun satu saat orang di atas dunia ini menyujud pada Allah, berdoa pada Allah. Luak kata habis kada kita orang minta ramah bakal minta Tuhan ni. Nak belaka Tuhan tidak luak. Ma'indakum yang fat dalam dia tu. Ada dia mau habis, ada dia aku tak habis dah kata. Lauk dunia ini bimbang dah ni. Dia kata tenaga habis dah. Orang Thailand kata tenaga di Thailand api elektrik akan dalam 20 tahun lagi habis dah. Nak cari dunia mana nak cari ni dah. Nak carilah ni kita beli harga batu untuk nak buat tenaga, takut habis. Kita berasa habis dunia ni Tuhan tak habis hak Tuhan. Tak adalah cara dia nak suruh manusia ni boleh hidup. Sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Udara Tuhan habis ke oksigen di langit? Habis ke? Kita bubuh legah. Betah habis bagi pita tu deh. Hak kita habis, hak kita. Ma indakum yang fat. Hak duk demo tu habis. Tuhan kata. Hak duk di aku tak habis. Makna yakin kita. Dengan Allah. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Kita bayar seria Tuhan tak boleh bayar 5-700 riyal. Yakin kita deh. Wallazi auhayna syakurun yaqbalul qalil min al-amal al-khalis. Sedikit pun Tuhan bayar asalkan ikhlas. Tuhan buat sikit doa, sikit pun Tuhan bayar asal dia ikhlas. Wa rubba amalin saghir. Kadang-kadang amalannya hanya sedikit saja. Yu'azzumuhu, besar pahala dengan sebab ikhlasnya. Seorang itu masuk syurga dengan seekor anjing dia. Ikhlas dia.
Seorang ni berat neraca di akhirat esok kerana dia buat tahuk duri tepi jalan. Tengok-tengok geletak atas neraca dia berat pada masjid. Hak habis 50 juta dia buat seorang masjid. Tak ada apa masjid aku duduk. Mana masjid aku, dia kata. Tengok-tengok paku hak dia buat tepi jalan tu. Berat dia neraca. Kerana hak ni ikhlas, hak ni tak ikhlas. Wa yusibu alaihi al-jazilu minas sawab. Dan Tuhan nak bayar. Pada cukup satu pahala tu yang sebut dalam Quran, dalam hadis. Pahala kita tak akan beri kat orang di akhirat. Satu pahala tak akan beri kat orang. Siapa pahala tak beri? Jangan ingat pahala kita ni di akhirat nak bagi dengan orang. Kalau kita tak masuk syurga dengan sebab satu pahala, kita tak akan beri di akhirat. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bimani. Mu tengok, kalau mu boleh tengok orang nak tebus dosa dia, nak tebuskan azab dia dengan azab Allah itu, anak dia pun tak apa, asal anak dia masuk neraka. Wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Malaikat orang mati syahid, anak yang hafal Quran, anak yang pahala banyak, dia akan selamat dah diri dia. Dia akan cari orang yang nak dia selamat sekali. Ayah dia, mak dia, abang dia, ya boleh syafaat lah. Ni, itu kelebihan orang yang pahala banyak. Walladhi awhayna ilaika minal kitabi huwal haqq. Dan orang-orang yang telah kami wahyu kepada mereka daripada kitab, dia adalah benar. Iaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu apa? Al-Quran. Dia adalah kebenaran. Dia bawa kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi. Dia pula cerita membenarkan apa yang turun sebelum itu. Kitab Taurat, kitab Injil, Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mencerita balik tentang cerita sebelum dia. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Sungguhnya Allah dengan hamba dia ni, dia maha mengetahui secara detail. Bukan tahu supaya kita tahu ni. Kita tahu hak nampak ya, hak tak nampak kita tak tahu dah. Kita kata Allah juruh dia sebab kita tengok dia duduk mari sembahyang masjid. Lepas dia tak sembahyang masjid, kita tak tahu dia gimana lepas tu dia. Tuhan tahu belaka. Semalam tidur dengan siapa? Malam tidur baca doa kedak, bangun tidur tak ada sebut puji Tuhan kedak. Kita tak tahu dah kalau kita jadi pengawas dia. Tahu kalau kita. Dia makan banyak mana, kalau dia makan bismillah kedak di rumah dia, kita tak tahu. Tapi Tuhan khabirun basirun. Ini sifat Tuhan yang kita tahu semua. Sifat yang Tuhan bersifat dengan sifat basar, sifat nama-nama Tuhan. Summa awrasnal kitab alladhina astafayna min ibadina. Kemudian Tuhan sebut awrasnal kitab, kami pesakakan, tinggalkan kitab ni lepas pada Nabi mati kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba kami. Bukan semua kita ala ni ingat Quran, pandai baca Quran, reti Quran, tak semua. Tuhan pilih yang orang boleh hafal Quran tu. Amba duduk dah kemarin 80 orang pun hafal Quran. Ada yang ingat 30, ingat molek, ada yang tak ingat terlucu dah. Tak ada tinggal 20 dah. Adanya Saru Tok Syekh tu dia ajar kami. Asal bawa ke Ustaz Mat kita pergi sekali mari. Dia tanya bagaimana nak jaga hak lucu tu. Ataupun nak jaga Quran hak duduk lepas dah. Lepas tu hak tu lucu. Amba 16 juzuk amba ingat. Lebih kurang. Sekarang ni kalau nak suruh baca straight tak ingat. Kalau nak tegar boleh tegar. Kalau orang baca depan amba boleh tegar. Bila dengar ayat dia sebut gitu, amba teriak menangis kata aku ni dosa lah. Bapa dia tanya, sedap bapa hak 16 ekor kambing dia banding. Dia ayat satu cerita. Kita ada pera 16 ekor kambing. Tiba-tiba tengok kambing tak ada sakabuk lah pagar kita. Dia tanya kita, sebab gapo boleh kambing tu lari? Sama jalan nak jawab tak oleh kita. Sebab mula-mula sekali kamu tak kau cipagar, dia kata. Lepas tu dia kedua, mungkin dalam pagar kamu tu tak ada repu. Tak ada repu. Yang Quran tu dia lebih liar daripada seekor unta yang lebih liar dalam tubuh kita ni.
Kalau kita sendiri pun tak baca, tak ada jinak dengan dia, Quran lari. Kita sendiri pun tak ada buat amal hak kita duk baca, ya lari, tak ada duduk lah tu kepala kita. Buat apa? Ni. Waktu mula kita kena belah Quran ni dengan baca, tadabbur, amal. Mari semula. Lepas tu pula dia kata, kalaulah terlucu mu nak ambil lagu mana hak terlucu dah tu. Salah payah berat saja kami dalam seminar tu kan dia belaka. Dia kata kita nak igak hak mana, duk luar pagar belaka dia. Mula-mula sekali kena koci pagar dia kata. Kena ta'ahud sungguh-sungguh. Supaya kita nak hafal Quran, kita nak jaga. Lepas tu yang kedua, kena pergi cari hak terlucu duduk mana. Hak duduk dekat ke duduk jauh. Kalau hak jauh dekat, ambil hak dekat dulu dia kata. Lah pagar. Dan dia duduk pagar, dia selesa. Kena kau cima lah pagar. Kita beringat dengan pakat tiap belakang, pakat dengung belakang, apa Quran. Boleh jadi supaya orang lain pun sebab apa juga boleh jadi. Benda-benda gitu. Dia tanya soalan mudah-mudah, dia sebut. Itu penting kita bersama dengan orang-orang yang ahli Quran. Cara nak jaga Quran dan sebagainya. Tuhan katakan, Tuhan bukan pilih semua orang yang min ibadina ni. Astafaina min ibadina. Lepas pula faminhum zalimun li nafsi. Sebahagian mereka itu dia zalim terhadap diri dia. Kita manusia di atas dunia ni ada 3 kategori ni lah. Kategori orang buat maksiat, orang tak semaya, orang tak nak pakai tudung, orang tak nak turut Tuhan larang. Tu bukan makna dia lawan Tuhan. Yang Tuhan kategorikan dia ni buat nyaya ke dia sendiri. Sebab tu Nabi Allah Adam dan Hawa, bila dia tersalah makan pokok yang Tuhan larang dia, yang tertipu dia oleh iblis, dia menyesal. Setelah mana Tuhan tarik nikmat dia sekelip mata, pakaiannya tercabut, nikmat dia akan habis dah tu. Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami buat nyanyi ke kami sendiri ya. Rabbana zalamna anfusana. Kami buat nyanyi ke kami sendiri ya Tuhan. Dia kata, duduklah syurga molek-molek dah. Jangan masuk dekat pokok. Jangan dengar kata-kata syaitan. Tapi nyomari juga, nya terkena juga. Rabbana zalamna. Berapa tahun dia duk mengadu hak Tuhan, kata dia awak nyanyi ke dia sendiri. Wa illam taghfir lana. Kalau mu tak apung, saya tak siapung dosa kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau mu tak sia ke kami, kalau mu tak sia ke kami, kita doa ke Tuhan deh. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nescaya kami pasti jadi orang yang rugi hidup kami ni. Kita kena berdoa gitulah. Bila kita buat dosa, kita silap. Hari ni silap kita. Kita sujudlah pada Allah. Dan kita katalah dalam sujud kita, Rabbana zalamna anfusana. Dalam isu Quran itu dia kata, faminhum zalimun li nafsih. Maknanya kau dia tinggi tak saya dengar Quran. Apa makna dia? Di sini disebutnya, iaitu orang-orang kafir. Orang-orang tak saya dengar Quran, dengar awak tak tahu, tak saya belajar. Itu maksud zalimun li nafsih lah tu. Wa minhum muqtasid. Dan sebahagian kamu orang duduk tengah-tengah ya. Belajar Quran, belajar baca tak apa dah hamba ni lah kat baca ni lah sampai mati hamba. Boleh baca pun tak banyak, baca keluar Allah ya. Lepas tu baca Yasin tak apa dah, tak boleh tak bodoh lah Yasin tu. Bacalah, baca Yasin, tahalah Yasin tu makna. Baca Fatihah pun tak nak tahu, tak nak belajar. Makna Fatihah pun tak nak rasa, nak tahu. Dia duk baca 17 kali sehari dah. Tak ada berasa nak tahu makna Fatihah. Tu mungkin masuk dalam kategori tak tahulah zalimun li nafsih ke muqtasid. Kita harap kita masuk orang nama tengah ni pun beruntung dah kita. Muqtasidun, baca juga malam Jumaat. Baca malam Jumaat. Dengar juga sekali-sekala orang dia tafsir Quran atas kereta, betul lah pasal radio Aiking orang pasal tafsir dengar. Lepas tu alih kena tak dengar lagu lah pula. Hai, tu tak jadi zalimun lah kita. Tak ada pasal nak dengar.
Wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Allah, najat firqatan Nabi sebut. Dalam tafsir sebut, berjaya bagi dua kumpulan yang akhir itu. Muqtasid dengan orang yang berebut nak buat baik. Wa minhum min ibadina zalimun li nafsi, iaitu kata dia orang fasik, orang munafik. Hak tadi, hak zalim tadi. Hak mula-mula kedua ni, orang yang insya-Allah dia duk tengah-tengah dan duk hadap ke depan nak berebut kebajikan. Tak cukup ustaz, kita ngaji 10 ayat ya seminggu. Cari tempat lain pula nak ngaji, berebut nak cari kebajikan. Amba tak nampak orang Malaysia ni berebut buat kebajikan. Ada juga musim-musim. Kalaulah Mekah, nampak orang berebut buat kebajikan. Berebut nak duduk dalam Raudah, berebut nak duduk dalam tempat syair, berebut belakang. Kita ke Mekah pun jadi berebut juga. Berebut kita nak duduk dalam Raudah katak kita, nampak orang berebut. Berebut nak duduk sahawar kalau semaya. Balik rumah tak berebut. Baik pun tak nak berebut. Orang kaum makdah pun tak nak berebut. Biarlah dia pergi dulu amal papah ni tak apa maya. Orang nak buat sedekah pun tak nak berebut kita. Sebab suasana tidak mengakhirkan kita berebut. Kata anak ada 10 orang. Hak mana nak tupai di dunia ni? Ni hak 5 orang ni amat hantar jadi debat belakang dah ni. 10 orang ni. Hak 5 orang ni tak lulus belakang. Tubik apa ni natijah baru ni, UPSA baru ni tak ada A2. Ustaz mak nak atas mana anak mak ni. Baru nak tanya hak 2 orang tak lulus tu. Nak kata pondok mana ustaz mak kok tani tu. Ataupun mahat tafiq mana ustaz. Kira hak tak lulus, hak bodoh baru nak atas pondok. Hak jadi amat jaya belakang dah amat nak tupai dunia ni. Fikirnya deh. Mama ke mama telefon kamu. Ustaz Muhammad Ismail. Ya, amba kata. Ambil nombor telefon mana ni? Sebab amba tengok dalam iklan akademik Quran. Ketika kita nak buka tahfiz di Pasir Mah. Lepas tu dah ada nama amba dalam tu. Anak amba ni syarat payah kau nak masuk ustaz. Apanya anak amba tak ada A. Ada A baru nak atas Pak amba kata. Lepas tu hal lain ada 10 A tu gimana? Yang mata sesah belakang dah ni saya ni ustaz. Kata baguslah mari amba nak teh Quran lah dulu kata. Tak A tak kira lah tu deh. Masya-Allah juga ada nuk. Walaupun tak berebut. Belalah tak berebut. Wasabikum bil khairat. Berebut nak buat kebajikan ni. Allahumma ja'alna minal mutasabiqin. Kalau tengok kisah ini berlaku banyak di zaman sahabat deh. Biiznillah wa dzalika huwal fadlul kabir. Nabi bangun pagi, Nabi tanya, "Man asbahal yauma shaiman?" Nabi tanya sahabat, "Siapa hari ni hak puasa?" Dia belakang sahabat. Tengok Abu Bakar, amor Rasulullah. Siapa asbahal yaum? Hari ni pagi dia, ia gizarah dah orang sakit. Ada apa kat dia juga? Siapa amaya tagi-tagi semaya belaka sunat duduk sawah? Ada dia juga. Tak ada berebut orang lain lagi. Abu Bakar dia dah belaka dia. Dan dia dulu belaka, dulu dia. Kita minta lah deh. Berpagi kita dengan hikmat akhirat. Tapi kita perlu tu. Untuk kita boleh berebut lepas ni insya-Allah. Berebut nak semaya, berebut nak duduk sahawa, berebut nak doa Tuhan. Bukan setakat ada Mekah lah. Nak berebut Mekah ya, balik rumah tak berebut. Berebut nak duduk kat pun tengok orang berebut atas ya. Balik rumah masjid pun tak pergi. Bil iyazubillah. Wa minhum sabiqum bil khairat bi iznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Demikian itu adalah keuntungan yang besar. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala kita akan masuk golongan yang kedua dulu dan insya-Allah golongan yang ketiga untuk kita berhaknya balasan Allah ya jannatu adnin yadkhulunaha yahalluna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Inilah dulu insya-Allah
Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita dengar ayat sakut paut dengan Quran ni, kita jadi orang yang boleh dengar Quran. Hati kita bersih. InsyaAllah kalau hati kita bersih, tak akan puas kita dengar Quran. Lau taba ahadukum, kata Sayyidina Uthman, kalau hati kita bersih, insyaAllah kita tak akan kenyai. Ma syabi'tum bi kitabillah. Kamu tak akan kenyai Quran ni. Hari ni kita baca, kita akan dapat satu nikmat pengetahuan, tahu, iman, rasa, tenang satu. Esok pula kita baca ayat ni, kita akan rasa pula benda lain pula. Dengan yakin tak adalah kita baca, kita niat, aku nak boleh pahala, aku nak rahmat, aku nak Quran jadi ubat, aku nak Quran jadi cahaya, aku nak Quran jadi hidayah kualaku, aku nak Quran ini dapat pahala. InsyaAllah Tuhan bagi kita, sebab kita niat awak-awak, kita buka hati kita dan bersedia untuk nak dapat benda tu. Allah buka kita insyaAllah. Kalau kita baca Quran, nak dapat, nak tahu cerita dalam Quran, insyaAllah Tuhan buka kita. Seperti hamba sebutlah, seorang tua hamba jumpa tu, dia tak boleh baca Quran, dia hati dia nok tu. Orang ajar dia, tiap dia tengok dia nak baca Quran. Gini kita ajar dulu kalimah Allah ya. Dia baca kalimah Allah, Allah, Allah. Dia tahu pula kalimah Allah tu dengan penuh rasa geram dan takut dia. Sebab Allah tu kita nampak, tapi dia ada sifat 99 sifat. Dia tu dah. Dia sebut nama Allah, wajilat qulubuhum dia. Sekadar tu yang boleh baca Quran. Allah, Allah, apa tu Allah sini. Duk lama-lama dia sebelum mati tu dia ingat Quran. Daripada tak kena huruf, kena hanya kalimah Allah. Kita pun azam lah. Hari ni tak pandai lagi nak baca, tengok, dengar tak apa. Tapi biasa rahmat Quran akan mari pada kita. Mukjizat Quran tolong kita, bantu kita di hari kiamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Allahumma syarrifna bi syarafatil Quran. Allahumma nawwirna bi nuril Quran. Allahumma adkhilna al jannata bi syafa'atil Quran. Allahumma albisna bi khilatil Quran. Allahumma akrimna bi ulama'il Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.